Hytop CBN yang dinamakan menipu itu tak kira dalam keadaan mana pun tak dapat dimaafkan. Tetapi ada di setiap bidang termasuklah game dan e-sport juga. Ada yang tertangkap dan terlepas, tetapi para pemain game ini malah ditangkap menipu secara terang-terangan. Hari ini akan membawa anda semua melihat siapa sebenarnya yang menipu. Macam mana balasannya? Jom kita saksikan dalam video ini. Face Jarvis Khatri. Pada tahun 2019, Jarvis, seorang penstream muda dari kumpulan Face Clan Zero One, telah mencuba untuk memakai M-Bot dalam permainan Fortnite di mana dirinya telah mengambil gambar layar untuk dilihat bahawa dia hanya menyetel bot yang ini. Setelah memasuki ke dalam game tersebut, ternyata bot ini membantunya menembak musuh secara automatik, lebih-lebih lagi ia tepat kena kesasaran. Walau kadang-kadang belum ditemui dirinya oleh pemain lain yang mana dia men-stream game yang dibantu oleh bot untuk bermain dengan seronok. Dan ia pastinya menjadi hal yang besar dari perbuatan pemain terkenal Epic Game ini, di mana pemilik game Fortnite lalu memeriksanya dan mendapati bahawa dia benar-benar menipu dan memberi hukuman dengan memblok ID game si Jarvis ini seiring dasar syarikatnya. Lalu dia memaknai sebuah video serta menangis memohon maaf terhadap apa yang berlaku setelah penangkapan tersebut, serta mendakwa bahawa perkara di dalam video itu dihasilkan hanya untuk hiburan sahaja dan mendapat duit pucukan dari video ini lebih kurang RM80,000. Kemudian setelah itu, dia mengalihkan dirinya ke bidang YouTuber secara penuh. Setiap kali dia memaknai konten tentang Fortnite, akan terdapat beberapa peminat meninggalkan komen dan menunggunya bebas dari hukuman ban, yang mana kita juga tak tahu bila. Miss Q Gemini. Seorang remaja perempuan yang dikenali sebagai Miss Q Gemini adalah seorang pemain game Counter-Strike Gold Ball Offensive atau singkatannya CSGO di platform Twitch. Oleh kerana merasa tidak puas hati atas dakwaan seseorang terhadapnya yang dia menggunakan program pembantu dan menganggap bahawa mereka meremehkannya kerana dia seorang wanita. Tetapi kemudian terbongkar rahsianya dengan menyetel profil cara program pembantunya berfungsi dan tanpa sengaja mengaktifkannya semasa men-stream, di mana dia dapat melihat musuh secara tembus melalui dinding. Dia malah bermain tanpa sedar bahawa gambar yang disiarkan itu telah menunjukkan segalanya. Setelah permainan selesai, baru dia tersedar dan berusaha untuk menutupi kesalahannya dengan segala alasan untuk terjadi kesalahan itu, menyalahi orang lain sehingga merosakkan game dan akhirnya tidak selamat. Kerana Twitch sudah memblok daripada penstream, lebih-lebih lagi dia diburu untuk di-ban oleh program pelindung penipuan Wall yang mana ia adalah agensi game tersebut serta dikatakan juga ditangkap basah. Forsaken. Pada tahun 2018, Optic India iaitu pasukan e-sport hebat dari Asia yang sedang hebat diperkatakan melalui permainan CSGO yang menarik, telah menjadi wakil untuk bersaing di peringkat daerah dalam event Extreme LAN Zoe Asia CSGO 2018 di Shanghai, China. Tetapi semasa di tengah-tengah pertandingan dengan pasukan Revolution dari negara Vietnam, sistem pengesan penipuan memberitahu sesuatu yang mengakibatkan pertandingan harus diberhentikan dengan segera. Kerana terdapat seorang pemain yang bernama Nika Kumawat atau Forsaken enggan membenarkan staf memeriksa komputer yang dipakainya. Malah, dia sedang menghapuskan satu program yang mana ia adalah program pembantu penyasaran. Ketika disemak kembali ke dalam pertandingan ESL Liga India, maka didapati dan ditemu kembali program yang serupa dalam komputer yang digunakan Forsaken yang menyebabkan dia di-ban dari medan e-sport selama 5 tahun. Manakala pasukan Optic India didenda kalah serta disita duit hadiah sesuai aturan, di mana akhirnya anggota yang ada masing-masing mengundurkan diri serta menamatkan pasukannya pada bulan Oktober 2018. Lives Lee Sung-yeon atau Live iaitu pemain pro game StarCraft yang berasal dari Korea Selatan mempunyai kemahiran yang cekap dan memiliki karya yang cemerlang. Menerusi dalam beberapa tahun lepas dari pertandingan peringkat dunia, dia ditangkap kerana menipu pada tahun 2015. Dia malah melemparkan permainan atau membuat dirinya kalah meskipun ia berbaloi. Setelah disiasat kejadian tersebut, ternyata Live mendapat duit rasuah untuk dikunci hasil pertandingan pihaknya untuk biar kalah, kurang lebih RM180,000 dari bekas pemain, pengelola pertandingan dan seorang wartawan yang bernama Sung Junmo, di mana ia telah menguncikan hasil pertandingan ini agar dirinya mendapat keberuntungan dalam pertandingan judi ini. Jika membuat kesalahan, pasti akan didenda kerana Live telah diadili untuk dipenjarakan 18 bulan. Dia diberikan penalti 3 tahun, didenda duit hampir RM200,000 dan dilarang mengikuti pertandingan e-sport seumur hidup. Boleh dikatakan jika bermain secara bersih, mungkin sekarang masih dapat duit dalam masa yang panjang untuk beberapa tahun lagi. Sayang sungguh dengan masa depannya. KQLi Autobot.
Peserta pertandingan CSGO iaitu warga Perancis dari pasukan Titan yang juga pencipta kehebohan dalam pertandingan dengan insiden lompat tembak legenda. Semasa Kelly melompat untuk memeriksa bahawa ada yang di tempat tinggi atau tak, rupa-rupanya ada. Dengan Kelly, ada satu yang tertembak keluar satu das sampai dapat poin secara kebetulan. Tapi selepas itu, program telah membantras penipuan milik Valve telah mengadakan pelarangan Kelly dan dua pemain lain pada tahun 2014 di mana ia sangat mengelirukan para peminat. Sementara pihak Kelly sendiri telah menyatakan bahawa dirinya telah menggunakan program penipu dan dia tertarik dengan program ini kerana sebelum ini terdapat banyak pemain menggunakannya. Ya sudah. Akhirnya, selain akaun dia telah dilarangkan, Kelly juga telah dinyatakan sebagai senarai nama terlarang dalam mengikuti pertandingan setiap program buat selamanya. Can't believe what I'm witnessing right here. Wow! Mobados. Sebelum ini, kita sudah sebut tentang penggunaan bot pembantu tembak dalam game Fortnite. Tapi si program pembantu main juga mampu berfungsi dengan game tembakan personal 1 dan yang lain-lain seperti Apex Legends. Dan pembongkaran rahsia kali ini adalah milik penstream handsome yang bernama Mobados yang telah menunjukkan keahlian dengan penembakan musuh meskipun dari jarak jauh. Walaupun menyasar masih tidak terlihat sasaran, yang sangat merunsingkan para penonton game melalui Twitch ialah kerana sasaran dikunci dengan pas lebih-lebih lagi tanpa disasar balik dalam penembakan. Apabila disiasat kembali, ternyata ditemui bahawa ini bukan kali pertama Mobados menipu semasa bermain. Terdapat bukti yang jelas dan kokoh dan telah membuat Mobados dipecat daripada gelanggang Twitch serta turut dimaklumkan pelarangan akaun Twitch dalam waktu selanjutnya. Cameron Jaffer. Walaupun game berupa sukan juga tidak terkecuali dalam hal penipuan, iaitu apabila pertandingan lumba basikal Swift e-Racing yang mana peserta harus menggunakan alat yang berbentuk basikal dalam pengendalian game di mana permainannya mirip dengan penunggangan basikal yang benar. Walaupun pertandingan itu dilumbakan di atas platform game dan dalam acara ini terdapat penipu yang tertangkap. Dia adalah seorang atlet dan YouTuber iaitu Cameron Jaffer yang merupakan pemenang pertandingan kali ini. Dia tertangkap menggunakan rope doping bot untuk membantunya dalam mendapatkan poin agar dapat membuka kunci item peringkat tertinggi di dalam game dan digunakan supaya dirinya memperoleh keuntungan semasa hari pertandingan di mana dalam rancangan ini dikabarkan bahawa dia telah didenda lebih kurang RM1,000 dan dilarang mengikuti mana-mana pertandingan selama 6 bulan. Walau didenda sikit tetapi larangannya lama, siapa-siapa pun akan sedih macam ni. Zillion OP. Kes ini mungkin bukan penipuan game tetapi ia juga dikira sebagai pembohongan tanpa rasa bersalah yang tak dapat dimaafkan di mana Angel Zillion OP Hamilton iaitu pemain Warcraft terkemuka yang sering keluar di kamera dengan duduk di atas kerusi roda semasa menstream game melalui platform Twitch sejak tahun 2012 telah menerima jumlah hasil dari penerimaan paling rendah lebih kurang RM3,200 sebulan. Tetapi pada bulan April 2013, semasa dia sedang menstream game World of Warcraft, seperti biasa dia telah meminta para penonton bahawa dia akan keluar dari layar sebentar. Setelah itu, dia bangun dan langsung berjalan keluar tanpa mematikan kameranya. Itu telah membuatkan semua orang lihat bahawa sebenarnya lelaki ini badannya sempurna 100%. Aduh, ternyata penipu. Secara pasti, rahsia latar belakang ini telah disebutkan secara luas dalam masa 24 jam. Bagi pihak Twitch sendiri, mereka telah mematikan channel serta membatalkan kontrak sebagai penganjur dengannya beberapa hari selepas kejadian itu. Alamak! Flags. Pertandingan online di antara pasukan ESP dan Game Favorite dalam rancangan ESEA League pada tahun 2015 terdapat shot yang tidak diduga di mana di tengah-tengah live stream ketika sedang menunggu untuk game round selanjutnya, tiba-tiba pemain yang bernama Flags dari pasukan ESEA telah dilarang bermain di tengah pertandingan. Ianya terjadi kerana dia menggunakan program pembantu dari server luar, membuat pemain dan penganjur bingung dengan apa yang terjadi. Tamat pertandingan Godson, ketua pasukan ESEP telah keluar dengan mengungkapkan bahawa Flag hanya bermain ganti dalam pasukan sahaja, di mana kawan-kawan yang lain tidak pernah berfikir untuk melakukan hal ini dalam program pertandingan. Dan yang pasti, walau bagaimanapun, Flag sebagai pengganti telah mengatakan hal yang tidak dapat dimaafkan sehingga nama pasukannya tercemar dari pandangan manusia seluruh dunia. Kalau anda suka video kami, boleh beri komen, tekan like dan subscribe. Jangan lupa saksikan video seterusnya daripada kami.